Assalamualaikum. Ini adalah paparan bagi sistem 10, 3, 1, 5. Okey, mula-mula klik logo Kaabah pada sebelah kanan. Ini adalah semua menu yang ada untuk buat data entry ataupun kemaskini sistem. So, mudah saja. Anda hanya perlu go through satu demi satu pada menu pada bahagian kiri ini. So, kita ada set asas, di mana kita masukkan nama masjid dan juga zon waktu solat. Ini adalah buat one time saja. So, mana kalau negeri Selangor, pilih zon mana satu. Selangor, Kuala Langat ataupun Kuala Selangor, Gombak macam tu. So, sebagai contoh, kita akan letak pada Selangor 01 lah, SGR 01 Gombak Betaling. Selepas buat perubahan, tekan simpan. Kemudian kita ada waktu solat. Waktu solat setting yang biasa ditukar adalah iqamah timer ni. Macam ada setengah masjid surau dia letak 15 minit untuk subuh dan lain dia maintain sebagai 10 minit lah. Itu bergantung kepada AJK masjid dan surau. Ataupun dah letak 10 minit. Kalau macam sekarang ni subuh 5.50 boleh letaklah dalam 15 minit ataupun 12 minit macam tu. Sebenarnya dalam pukul 6.05 minit baru bermula solat subuh lah. Okey, ni saya letak mula sebagai 10, tekan simpan. Ni waktu solat sebenarnya kita biarkan dalam masa 10 minit lah. Maknanya waktu solat 5 minit, doa dan berzikir dalam 5 minit, kemudian slide akan bergerak seperti biasa. Gambar-gambar pada paparan waktu solat atau azan, iqamah dalam waktu solat ni semua boleh tukar. So, tekan kanta. Tekan kanta untuk tukar dan pilih slide-slide yang anda inginkan lah. Kalau macam waktu solat, time to solat, time to bahas solat time, ni gambar kaki, okey. Semua ni boleh ditukar lah. Kemudian kita pergi kepada antaramuka. Antaramuka ni adalah macam mana kita nak set interface. Sama ada kita nak paparkan iklan pada sebelah kanan ataupun paparkan tab header pada bahagian atas ataupun mode screen penuh. Macam sekarang ni adalah mode screen penuh lah. So, kita tak nampak taskbar dan juga close button pada bahagian atas. Kita boleh set interval untuk slide bergerak ataupun slide kuliah pengumuman lah. Macam ni kita letak 15 saat. Bermakna slide dia akan bergerak 15 saat, dia akan bergerak 15 saat, dia akan bergerak. So, bergantung kepada jumlah saat lah. Sebagai testing ni kita letak 5 saat dululah. Okey, kita letak 5 saat dan anda boleh salin semua jadi 5 saat, tekan salin. So, semua jadi 5 saat lah dan tekan simpan. Logo pada bahagian atas ni pun boleh tukar juga. Macam biasa kalau ada gambar kanta dan anda boleh tukar gambar tersebut. Tekan kanta dan boleh tekanlah logo nah, tekan simpan dan pasti lihat perubahan pada logo tersebut lah. Okey, kita tukar balik kepada default logo, simpan dan dia akan tukar. So, ini adalah set yang kita boleh set lah. Sebelah kanan, sebelah kiri ni ialah senarai fungsi yang ada. Kita ada slide kuliah, pengumuman, takwim, tabung, waktu dunia dan seterusnya hingga mesej. Mana-mana fungsi yang kita nak, kita pindahkan pada sebelah kanan. So, maknanya sebelah kanan ni adalah fungsi-fungsi yang kita akan paparkan pada skrin. Kita akan paparkan slide kuliah, pengumuman, takwim, waktu dunia, tugasan, jam analog, hadis, mesej, kemudian dia pusing semula naik atas lah. So, macam di skill kata tabung. Kalau kita nak, kita boleh pindahkan daripada sebelah kanan. So, masuk tabung sebelah kanan ni lah. Kalau nak susun dia di atas, dan tekan arrow atas ataupun bawah lah macam ni. Kalau kita kata nak lepas takwim, keluar tabung dan kita letak macam ni. So, maknanya nanti dalam paparan skrin, selepas 15 saat keluar takwim tu, habis takwim, dia akan keluar tabung macam tu. So, ini adalah susunan yang akan dipaparkan lah. Kalau nak buat contoh ni, kita simpan dulu. Okay. Lepas hadis, mesej. Nanti kita akan tunjukkan satu sekali pusing lah macam mana sistem tu akan berfungsi. Kemudian kita ada slide. Ini slide standard yang kita ada dan kita ada slide harian juga. Hari Isnin dia akan keluar zikir harian hari Isnin. Contoh kalau hari Jumaat dia ada 2 slide tambahan. Okey, so default dia akan keluar macam ni lah. Kalau nak tambah senang je tekan plus dan pilih gambar. So, dalam ni kita ada banyak slide yang selasih ada seperti untuk COVID-19 punya ada. Dan kita ada slide untuk tata cara solat kita ada. Okey, contoh kita ambil sikit lah contohnya ketiga ni. Nampak dia akan tambah baru. So, kita nampak boleh tahu sini kita ada jumlah 7 slide yang akan dipaparkan. Sebenarnya 15 saat dia akan pindah ke slide kedua.
15 saat dia akan pindah ke vertical. Okay. Ikutlah berapa interval yang kita set yang tadi dalam antarmuka sini. Berapa saat. Kalau sebagai contoh ni 5 saat. So dalam slide ni 5 saat dia akan tukar slide sini. Dia akan tukar. Okay, ini adalah untuk slide. Kemudian kita ada slide kuliah. Slide kuliah ni berbeza dengan slide. Slide kuliah dia ada tarikh. Maknanya selepas tarikh ni, katakanlah 22 bulan 5, slide ni tidak akan dipaparkan lagi. Okey, dan slide ni dah hanya dipaparkan 7 hari sebelum. Maknanya kalau hari ni 18 Mei, so slide ni akan dipaparkan sehingga 22 Mei lah. Selepas 22 Mei, slide ni tidak akan dipaparkan. So kalau nak buat pertambahan pun mudah saja, tekan Kanta ni. Kita pilih slide baru dan pilih tarikh, kemudian tekan tambah. Okey, kita dah tambah kemas kini dah hapuskan ni. Kalau yang baru kita tambah lah. So kita akan ada 2 slide macam ni. Okey, untuk contoh saya tinggal satu je lah. So saya akan hapuskan slide yang kedua. Okey, tinggal satu slide kuliah saya 22 hari bulan. Maknanya still aktif lah. Kemudian ini yang paling banyak sekali digunakan ialah pengumuman. Pengumuman ni dia untuk kuliah-kuliah maghrib. Kita boleh buat set macam kuliah duha, kuliah subuh, zuhur. Macam-macam bagi kita boleh buat. Kita ada solat jenazah, solat tarawih pun boleh buat. Solat adha, adha fitri, pukul berapa. So bukan saja pengumuman kuliah lah. Kita boleh buat macam-macam jenis pengumuman. So maknanya kalau dalam senarai ni tak ada jenis pengumuman yang anda inginkan, anda hanya cuba tekan plus dan masukkan jenis pengumuman tulis sini. Okey. Ini gotong royong kelas mengaji. Kata kalau kuliah muslimah nak buat kan. Okey, buat macam tu saja. Type kuliah muslimah. Tekan tambah. Kuliah muslimah dia akan dimasukkan ke dalam sistem lah. So mudah. So anda perlu pilih saja. So lain kali tak payah type lagi dah. So pilih saja. Okey. Kuliah muslimah macam tu. Okey, begitu juga untuk saudara ustaz. Ustaz-ustaz ni kita boleh tambah. Kita boleh tambah seberapa banyak yang kita ada lah. Ustaz-ustaz regular yang mengajar di situ. So maknanya masukkan saja masuk ustaz. Okey, kita kalau kita masukkan Ustaz Ustaz Abu Bakar kata. Kalau tak ada gambar kita letak blank dulu. Kita boleh tekan kanta. Macam tadi kata kalau ada gambar, ada kanta ni untuk tukar gambar tersebut. Tu kanta dan pilih blank je lah macam tu. Tekan tambah. So kita akan dapat Ustaz Abu Bakar ni gambar blank dululah. So nanti kalau bila dah ada gambar, kita kemas kini je. Pilih gambar. Okay, contoh kata ambil jemaah macam ni. Tekan kemas kini je. Okay. So ini saya tukar balik kepada gambar blank lah. Macam tu, tekan kemas kini. Okay, mudah je. Kalau kita ada 10 ustaz yang regular datang mengajar setiap minggu, setiap hari Isnin, setiap hari Selasa, masukkan semua ustaz tersebut. Kemudian pada bahagian ni, kita cuma pilih je yang ustaz baru masuk tadi. Ustaz Bakar, gambar dia automatik dia akan bertukar pada gambar yang kita masukkan dalam senarai ustaz tadi lah. Okay. So boleh masukkan ustaz. Kalau ustaz yang regular setiap hari Sabtu macam ni lebih mudah. So maknanya apa yang anda perlu lakukan ialah setiap minggu tekan tambah. So dah sini setiap hari Sabtu ustaz tu akan ada buat pengajian lah. So memang mudah kalau ustaz yang mengajar setiap minggu, setiap 2 minggu macam tu. Cuma kalau ustaz tu yang mengajar sebulan sekali, ada yang minggu ketiga saja, macam tu kena buat manual lah. So kata kalau ustaz ni setiap sebulan sekali contoh. So kita akan Sabtu minggu keempat lah, atau contohnya. So minggu ke depan hari Sabtu minggu keempat 1, 2, 3, 4, 26 hari bulan tekan tambah. So mudah. Ni yang contoh sebelum-sebelum ni saya kena padam adalah macam ni. Oh ni sebab saya ada berletak setiap minggu. So kena padam. Saya padam dulu. Okay. Ini kena buat tiada kekerapan lah. Kalau yang sebulan sekali tu. So mana sini 1, 2, 3, 4, 26 hari bulan tekan tambah. So bulan 5 satu, bulan 6 satu. So tak perlu key in, tak perlu apa. Cuma tukar tarikh sahaja. Sebenarnya amat mudah digunakan kalau nak masukkan untuk pengumuman. So dia punya output dia akan jadi macam ni lah. So macam ni kita tak nampak lagi tak tab header bahagian bawah atas, kita tekan 6 Syawal. So ni kita boleh skip lah, terus pergi ke pengumuman. So macam ni output dia, kita boleh nampak. Ni font ni semua boleh tukar size dia. Okay, kita continue sini dulu. Kemudian pada takwim, selesai tadi pengumuman ni takwim. Takwim ni dah jadual yang JAKIM berikan. Tapi kita boleh tambah sendiri pun boleh juga. Kita boleh tambah ke meski hapuskan. Maknanya kalau kita ada kalender baru macam
peperiksaan apa semua tu boleh masukkan. Gambar pun boleh tukar. Jadi kita nak letak selamat menduduki peperiksaan pun boleh. Just letak tarikh berapa bulan, nanti sistem akan buat countdown lah. So output dia macam ni dekat Tawim ni. Dia akan buat countdown macam ni. So kalau kita letak peperiksaan, dia akan beritahu sini lah 5 hari lagi peperiksaan SPM atau semua. Itu dalam bab takwim. Sebenarnya kalau kita nak buat countdown sesuatu event tu, kita masukkan dalam function takwim lah. Kemudian kita ada tabung. Tabung ni kita boleh buat dulu untuk kutipan Jumaat, boleh buat untuk kutipan bulanan macam ni, boleh, ataupun kutipan khas, kutipan tabung pembangunan. Ataupun kita kata nak kutipan pembelian kapet apa semua, boleh tambah. So kita ada fungsi sama juga pada bahagian atas ni, kita boleh tambahkan masa ni dah hapuskan. So katakanlah buat kutipan pembelian kapet. Okay, dan tambah. Itu je. Dan kita boleh update lah tarikh-tarikh untuk ni value tu. Katakanlah sekarang dah bulan 5 macam tu, kita boleh updatekan dalam sebulan sekali. Kita boleh masukkan jumlah yang telah terkumpul lah. Kata ni 2400, kita tekan ke masa kini. So kita boleh nampak di sini ada maklumat ini, dia akan dipaparkan pada bahagian tabung di sini lah. Macam ni. Kata pembelian kapet 2400. Okay. Kutipan pembangunan sebagai contoh ni kita letak kosong dulu lah. So ni untuk tabung. Kemudian kita ada waktu dunia. Waktu dunia ni standard dia ada 6 waktu dunia di sini lah. Ini pun semua boleh tukar ni. Okay. Kita boleh masukkan teks dia dan juga jumlah minit daripada UTC information lah. Kemudian kita ada audio. Audio ni kita boleh set autoplay 30 minit sebelum subuh. Kita boleh masukkan surah. So dalam ni dah disediakan banyak surah. So kita cuma perlu pilih sajalah. So kita ada complete surah lah, yang daripada Al-Qurannya sampai 114. Sama ada daripada Nabi Ghamdi, Mishari ataupun Sudais. Kita boleh pilih macam ni. So kalau setting macam ni bermaksud autoplay 30 minit sebelum subuh, dia akan ni surah ni akan dibacakan dah pada komputer secara automatik dengan volume 20 sajalah daripada 100% volume TV ataupun volume sistem yang kita set. Okay. Kemudian kita ada video. Video pun sama juga, kita boleh set auto play kata macam ni 15 minit sebelum subuh, tekan plus. Cuma je kita kena pastikan dia tak overlap lah. Maknanya jangan auto play 30 minit, nanti video pun auto play 30 minit. So nanti dia akan pilih salah satu yang mana cepat lah. Maknanya kalau dia akan video last tu, maknanya dia akan run video. Audio ni automatic dia akan off. So kalau nak buat serentak, kita akan letak pada masa yang berbeza lah. Tapi kebanyakan masjid atas surau dia akan run salah satu saja, sama ada dia nak run audio ataupun video. Sebab dalam video ni pun dia ada audio juga. So sama juga konsep dia, kita boleh letak auto play kata 15 minit sebelum subuh, tekan plus dan pilih kata Al-Quran. Kita boleh masukkan video-video yang kita inginkan lah. Kata surah Al-Fajr sebelum subuh, kita akan masukkan macam ni. So bermakna dia akan auto play 15 minit sebelum subuh, dia akan mengaji surah ni lah. So mudah untuk audio, video, untuk auto play. Okay, saya padam dulu. Okay, kemudian kita ada live feed. Live feed ni macam dekat TV Al-Hijrah tu, mana sebelum masa waktu dia akan run. Ni pun kita boleh set juga, auto play 5 minit sebelum subuh, dia akan run live feed macam ni lah. Okay, tapi kalau live feed ni kita perlukan internet yang stabil lah. So dia akan run live feed daripada YouTube. Okay, kita boleh set waktu-waktu bila lah. Macam kalau isyak kita tak nak dia run 5 minit sebelum isyak tu, kita jangan masukkan URL dalam tu lah. Macam Jumaat, sebelum Jumaat tak nak. Dan umum ni untuk kegunaan umum lah, selalu untuk travel agency ataupun di lobi hotel dan lobi pejabat macam tu. So ini untuk umum. So kalau untuk biasa punya, kita akan gunakan function sebelum lah, sebelum masuk waktu. Okay, kemudian kita ada tugasan. Tugasan ni berbeza sikit dengan pengumuman je lah. Tugasan ni tadi kita buat untuk macam siapa imam solat Jumaat, macam imam tarawih baru-baru ni lah. So pengumuman dia, output dia macam ni. Kuliah maghrib Sabtu, siapa kan, macam ni. Kalau untuk tugasan, dia akan beritahu ni solat Jumaat,
tarikh, imam siapa, Bilal siapa. Ni kalau kita boleh sila patuhi ni, kita boleh letak tajuk khutbah jugalah. So kalau dalam sini kita panggil tugasan lah. So kita boleh masukkan imam Jumaat in this case. Okay, yang kita kata boleh masukkan tajuk khutbah tu, kita boleh kemas kini lah kalau kita nak. So sama juga konsep macam pengumuman tadi. Ini kita nama-nama petugas ni kita tekan plus je. So dalam ni kata ada 3 petugas imam dengan Bilal, kita masuklah. Kalau kita nak paparkan siap pun boleh juga sini. Kita masukkan siap. So kalau kita kata nak masukkan imam dengan Bilal saja, kita tekan plus ini. Kita masukkan semua imam dan Bilal yang bertugas di Masjid Atas Surau tersebut lah. So kalau ada 6 orang lah kita masukkan. Okay, konsep dia sama macam tadi dalam pengumuman dalam senarai ustaz. So ni untuk petugas. Okay, bila kita dah masukkan petugas dalam ni, kata kalau petugas ni Ustaz Abu Bakar tadi ya. Ustaz Abu Bakar tu dia mengajar kuliah dan juga imam. So kita boleh buat macam ni juga. Dan kita masukkan blank, tekan tambah. So dekat sini Ustaz Abu Bakar. Tu kalau imam Ustaz Abu Bakar macam ni. So kita boleh pilih. So, mudah. Kita konsep dia sama. Tu kita boleh masukkan petugas solat Jumaat lah. Kata 21 bulan, Jumaat depan 28, Ustaz Abu Bakar, dia kata dengan Tuan Haji Nasrul sebagai Bilal. Dan kita tekan tambah sajalah. So mudah untuk buat penjadualan bagi imam solat Jumaat. Okay. Kemudian kita ada slide skrin penuh. Slide skrin penuh ni beza dia dengan slide. Kalau slide dia akan paparkan pada bahagian tengah sini saja. So ini dipanggil slide. Kalau slide skrin penuh, dia akan paparkan penuh skrin. Maknanya dia akan tutup imsak dengan waktu solat pada bahagian atas ni. Selasa bahagian bawah ni pun dia akan tutup juga. Cuma dia tasbah semua tak nampak. So ini kita akan guna dalam slide skrin penuh lah. Selalunya digunakan untuk memaparkan macam ni, doa itikaf, masuk masjid, keluar masjid, macam carta organisasi. Ataupun ada nak buat tabung apa, kutipan. So nampak lebih jelas lah, lebih besar. Boleh letak nombor akaun dengan lebih besar. So beza dia slide dengan slide penuh tu je. Mana slide biasa. Kalau slide skrin penuh, slide juga. Cuma paparan dia akan menutupi semua pada bahagian skrin dia lah. So kalau boleh jangan banyak lah, sebab kita tujuan utama kita adalah untuk memaparkan waktu solat. So maknanya kalau slide skrin penuh tu dalam 5 keping, 10 keping, okey lagi lah. Maknanya dalam tak lama user ahli jemaah nak tunggulah untuk nampak waktu solat tu semula. Kemudian kita ada hadis. Hadis ni kita dah ada banyak, kita dah copy siap dah dalam 200 lebih. Ni sumber kita ambil daripada web hadis lah yang UiTM bangunkan tu. Kita ada Bukhari, Muslim apa semua, dan dalam tu dia ada banyak kitab-kitab yang telah didigitalkan. Okey, kita boleh pilih-pilih tajuk yang kita nak, sama ada bab akhlak, bab akidah, okey, bab doa, macam-macam tu. Dia ada tajuk-tajuk dia. Dan ada perkataan-perkataan, ada string yang dimasukkan ke dalam teks tersebut. Okey. Kemudian kita ada message. Ini fungsi yang terbaru lah kita bangunkan. Sebab dulu ada kita pakai message scroller pada bahagian bawah. Okey, tapi bila message scroller pada bahagian bawah ni, message dia amat terhad yang kita boleh masukkan. Kita tak boleh nak masuk message yang terlampau panjang. Bila terlampau panjang, nanti dia akan bergerak, teks bergerak tu dia lama, dan nanti perkataan tu ataupun ayat tu terputus-putus. So kalau jemaah tu baru masuk, dia nampak separuh saja, dia tak nampak penuh apa yang ingin disampaikan. Contohnya macam ni lah, kata untuk patuhi SOP, kan ada banyak maklumat yang ingin dipaparkan berkaitan dengan SOP. So kalau dengan menggunakan text message macam ni, kita boleh paparkan lebih banyak message kepada pengguna. So pengguna boleh nampak terus, kata patuhi SOP, dia boleh nampak terus 5 step SOP, 5 SOP yang perlu dipatuhi. So tak perlulah dia tunggu teks scroll 1, 2. Kalau dia masuk pada bahagian 3, dia dah tak nampak 1 ataupun 2 punya SOP. So ini tujuan kita modify sistem untuk message. Okay. Tapi kalau still nak juga teks message bergerak ni, bahagian bawah ni ada. Cuma message yang nak disampaikan naklah yang pendek-pendek lah dan singkat. Okay. Kalau menggunakan skrin macam ni, pendek pun boleh. Nak buat yang 5 baris macam ni pun boleh. Bergantung kepada size skrin lah. Okay, ini yang kita baru bangunkan lah. Kemudian kita ada iklan pada bahagian kanan ni, kalau gambar-gambar dalam bentuk portrait lah.
Okay, kita ada live TV. Live TV ni untuk masjid atau selalunya surau lah, surau-surau kecil, maknanya jarak tak berapa jauh. Dia akan beli satu IP kamera. Sistem dia akan sambung terus kepada IP kamera untuk kuliah live online lah. So dia punya contoh skrin dia macam ni lah. So mana pada bahagian kiri ni dia akan ada gambar video daripada IP kamera. Dan sebelah kanan ni kita boleh tulis lah apa benda event tersebut, sama ada khutbah Jumaat ataupun kuliah khas, apa kita boleh masukkan sini. Okay. Selalunya digunakan oleh masjid atau surau. Selalunya surau lah, surau yang kecil, tapi dia ada macam ada dua partition. Ada bahagian muslimah dengan bahagian lelaki lah. So mana bahagian perempuan pun dia nak tengok juga ustaz tu. So kita kata pasangkan dua TV lah. Mana ada TV satu pada bahagian muslimah, TV dua pada bahagian lelaki. So dengan menggunakan kamera, mana kedua-dua bahagian dia akan nampak kuliah pengajian tersebut lah. So cuba guna satu kamera, ada dua TV. So daripada satu kamera tu kita akan tarik direct terus kepada masalah time box lah. Okay, dan buat connection terus kepada TV. So yang macam ni dia punya solusinya lebih murah lah. Selalunya untuk surau ataupun surau Jumaat lah yang punya bajet yang agak rendah, kita boleh guna fungsi live TV macam ni. So kalau dulu dia kena buat sistem CCTV macam-macam, kena belilah, kena beli NVR ke DVR, ada kamera untuk CCTV tersebut. So yang ni kita fokus untuk live TV, untuk kuliah live saja. Okay, dan kita ada lain-lain ni tak ada sangat penting lah sebab kita dah auto. Cuma yang ada baru kita ada lock main menu. Lock main menu ni kita akan set user ID dengan password. Kalau kita lock, kita simpan, tutup. Untuk masuk ke dalam main menu ni, kita kena masukkan user ID dengan password. Okay. So kalau kita tak ada user ID password tu, kita tak boleh access macam ni. So kalau macam ni, kalau kita tak isi, kita tekan OK, dia tak akan bergerak lah invalid username and password. So tak boleh. So kita kena masukkan username dengan password dulu, baru kita boleh access menu sini lah. Selalunya kita tak set lah ni untuk lock ni. Cuma kalau lock ni, jika kita risau lah ada dua macam ramai sangat yang boleh access pada PC tersebut lah. So kita akan lock untuk menu. Normally kita tak lock lah. Sebab kalau lock ni pastikan AJK juga tahulah user ID dengan password tersebut untuk masuk. Okay, kemudian last kali kita ada hubungi kami, kita akan ada maklumat pembekal lah. Itu maklumat kami. Dan juga ada satu lagi, kita ada kemas kini sistem. Ini yang terbaru lah kita letak dekat sini. Kemas kini sistem. Pada bahagian atas ni, waktu solat ni, kita gunakan setahun sekali. Maknanya kalau nanti bulan Disember, kita akan masuk dalam sistem, hubungi kami, kemas kini sistem, kemas kini waktu solat. Pastikan ada internet, boleh guna hotspot, kemudian buat turun dan kemas kini. Okay, kalau 2002 nya dia belum ada lagi lah. So kalau kita tengok sini 2021 nya, kalau klik buat turun, dia akan bagi tahu lah sini. Buat turun ni, waktu solat selesai dia buat turun ni file dia. So kita dah selesai buat turun waktu solat 2021 dan kita boleh tekan kemas kini lah. So in this case saya dah buat kemas kini tersebut. So maknanya tak perlu lagi untuk kemas kini lah. Begitu juga untuk takwim. Takwim pun sama juga, kita boleh buat turun dan kemudian kemas kini. Pastikan tukar tahun dulu. Cuma kalau pada bulan Disember ni, kalau dah ada takwim baru untuk 2022, tak perlu tukar lagi lah. Maknanya kita automatik setahun sekali je. Dan sebelum tahun tersebut. Kalau 2021 ni kita tak buat untuk 2022, nanti dia akan paparkan imsak semua ni kosong semua ni. Sebab itu kita buat +1. Sebenarnya kalau sekarang nanti bulan Disember, tekan saja waktu solat ni, memang untuk 2022 je. Boleh terus buat turun dan kemas kini. Pastikan ada internet dulu je lah. Maknanya guna phone punya hotspot, kemudian wifi daripada masalah tambak tu connect ke phone hotspot, buat turun dan kemas kini. Dan kita ada juga kemas kini persian. Kemas kini persian ni bila kita nak upgrade ke version baru lah. Macam sekarang ni kita ada 10.3.1.5. Kata akan datang kita ada version V11 pula kan, dengan fungsi-fungsi yang lebih baru dan lebih canggih lagi. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu transfer balik data daripada sistem lama. So ini kita letak jadi mySolatTime_old ni. Maknanya daripada sistem lama lah.
kita akan transfer database daripada lama. Sebenarnya kalau senarai ustaz sebelum ni kita dah key in banyak tu, maknanya kita tak perlu key in lagi. Kita cuma perlu transfer saja senarai ustaz yang sebelum ni dan juga pengumuman, maknanya jadual kuliah yang ada di sebelum ni pun kita boleh transfer direct masuk ke dalam sistem baru. Lepas tu kita boleh transfer juga gambar-gambar sebelum ni yang kita dah copy tu, macam gambar kitab, gambar logo, slide screen penuh, slide kuliah, takwim, semua ni gambar ustaz pun kita boleh transfer balik ke dalam sistem. Bertugas pun sama, kita boleh transfer balik. So maknanya kita tak perlu buat semula lah. So migration ni daripada sistem lama kepada sistem baru. Kita masukkan dia punya database dia dengan gambar-gambar yang sebelum ni yang kita dah copy lah, ataupun yang kita dah set up. Kemudian lain sekali adalah tetapan. Ini adalah setting-setting yang kita dah buat sebelum ni. Contohnya kalau kita dah masukkan nama masjid, code zone, nama semua tu, ini pun kita akan transfer juga. Dia macam ikamah timer, ikamah subuh, asar, maghrib ni kita dah masukkan sebelum ni. Kita dah set, dia akan masukkan kembali ke dalam sistem baru lah. Kita boleh transfer keseluruhan. Tapi ada case juga masjid tersurau, dia kata dia nak buat baru lah. So kalau nak buat baru, jangan transfer all ni uncheck. Anda hanya perlu transfer license saja. So kita transfer license saja. Kemudian kita set baliklah nama masjid, nama masjid surau tu dengan code zone apa semua kita set balik. So dia akan dapat satu fresh punya sistem dengan font apa semua yang kita ada standard font, color semua kita akan dapat yang standard punya lah. So itu adalah bergantung kepada pilihan pengguna lah. Dia kata ni tahun baru ni, version baru dia nak set balik dengan fresh punya. So kalau fresh punya, transfer all ni uncheck, pilih license key saja. So kita akan kemas kini license key saja. Okey, lebih mudah. So dapat fresh system lah. Dia dah siap, anda hanya perlu tutup dan kita akan dapat sistem baru lah. Okey, lagi satu sistem baru ni dia ada shortcut yang perlu anda tahulah. Macam kalau tekan 18 Mei ni, dia akan keluar daripada full screen. Anda akan dapat lihat taskbar pada bahagian bawah. So kita boleh masuk dalam all setting pada bahagian kanan bawah ni. Kalau kita kata nak masuk all setting, nak tukar time and language, nak tukar jam kan, nak tukar jam jadi change. Okay, boleh tukar. Nak buat automatic pun boleh. Okay, ini yang selalu digunakan lah. Maknanya kita boleh set automatic kalau kita ada internet. Pada jam pada bahagian bawah ni sentiasa mengikut jam waktu world server lah. So pada bahagian bawah ni kanan sekali ni kalau kita klik kita boleh masuk dalam all setting. Selalunya kita guna untuk tukar jam sajalah. Kemudian kita ada gambar macam wifi ni. Kalau sebelum ni kalau yang tak ada internet dia akan ada gambar globe lah. So ini yang kita gunakan untuk connect ke hotspot ataupun wifi. So kalau kita ada phone hotspot dia akan keluar daripada sini lah. Kita akan connect untuk connect ke internet. Okay, kalau ada wifi lagi baguslah, lebih laju. So kita just pilih dan buat connection saja. So pada bahagian bawah ni selalunya kita ada dua button yang icon yang selalu kita guna lah. Sama ada wifi ataupun pada kanan sekali yang ada kotak tu untuk all setting kita. Untuk buat setting pertukaran jam. Okay, kalau kita nak full screen balik kita tekan balik 18 Mei. Okay, bahagian sini kita dah nampak ada tab header. So kalau kita nak buang tab header ni selepas kita dah buat setting semua, sebab tadi kita nak cepat kita boleh tekan terus pengumuman, tab takwim tekan takwim, tab tugasan tekan tugasan. Sebenarnya kita boleh terus access dan boleh tengok macam mana keadaan sebenar lah. So tak perlu tunggu nak sampai. So kita boleh terus nampak. Okay, so macam mana kita nak buang ni, kita tekan 6 Syawal. 6 Syawal bila final kita dah siap buat kerja nak balik dah. Okay, kita tekan 6 Syawal. So dia akan jadi full screen cantik lah. So dalam screen nanti dia akan dipaparkan macam ni. So ini kalau bila kita dah siap buat kerja lah. Okay, sistem ni juga ada banyak lagi tempat lain yang kita boleh klik. Contohnya pada bahagian imsak, pada bahagian atas ni kita klik. Kalau 5.40 ni kita akan dapat setting untuk bahagian atas. Macam ni kalau hijau, di imsak hijau, waktu solat ni warna kuning. Dan font dia kita boleh set. Ni Times Roman 20, atas ni kecil sikit, bawah ni 30. Okay, ni setting pada bahagian atas. Dan kita ada setting untuk bunyi beep, tekan ni. Waktu solat countdown ni, kalau kita tekan, dia akan ada setting untuk waktu solat punya beep. Ni pun boleh tukar color juga, warna dan font. Okay, dan kita boleh tengok dia blink, kuning merah ni. So dia akan jadi kuning merah sebab sini saya set warna merah. Dan kita boleh set dia punya bunyi beep dia macam mana. So masuk azan dia akan bunyi beep macam ni lah.
Yang ni yang bip low 9 kali punya. Okay. Kemudian kita ada bip pendek. Bip pendek ni bila masuk waktu je bip 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 terus. Maksudnya dekat ngam-ngam 1.13 dia akan bunyi 3 kali pendek. Ini kalau 10 saat sebelum iqamah. Sebenarnya dalam iqamah timer tadi daripada 10 minit tadi dia turun sampai 10 saat dia akan bunyi bip 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 3 kali. So Tok Bilal dia boleh bangun lah. So Tok Bilal tak perlu sekejap-sekejap nak tengok TV nak berapa saat lagi. So maknanya dia duduk saja 10 saat sebelum habis 10 minit tadi tu dia akan bunyi dan Tok Bilal dah boleh standby untuk bangun dan tengok imam lah. Kalau imam available dah terus boleh iqamah. Okay, ni pada bahagian atas. Pada bahagian bawah pun boleh juga. Klik Selasa ni dia ada setting pada bahagian bawah. Macam ni hari warna putih, Masihi warna merah, kuning, hijau. Dan font pun kita boleh tukar juga. Okay. Ini yang saya kata tadi kalau nak buat papa mesej tu. Maknanya kalau klik dekat Selasa ni kita boleh papa mesej pada bahagian bawah pun boleh. Tapi kalau kita check papa mesej ni, pastikan tinggi bahagian bawah ni kita kena tinggikan lah. Sebab kita nak bagi laluan pada teks bergerak pada bahagian bawah. Kita tekan simpan dan tutup. Kita boleh tengok pada bawah macam mana dia bergerak lah. Macam ni lah teks yang tadi yang saya buat tu. Tapi ni sebab dia teks dia panjang lah. So dia akan keluar satu demi satu. So yang kata yang tak sesuai tu. Dan kalau nak tukar dekat teks ni pun boleh tekan dekat teks yang bergerak ni pun boleh tukar. Ni warna teks warna merah, belakang dia warna hitam dan ni font untuk teks bergerak tersebut lah. Okay. Waktu solat dia akan keluar macam ni. Maknanya teks bergerak ni tak akan bergerak waktu solat. Waktu solat dia akan stay macam ni. Waktu solat luruskan saf dan jaga penjarakan. Itu je. Dia stay dekat situ dekat pada bahagian bawah ni. So dia tak mengganggu lah. Kalau tak nanti dia masih duk jalan lagi teks scroller tu walaupun waktu solat. So waktu solat dia berhenti dia akan paparkan teks macam ni. Okey, ni untuk teks pada bahagian bawah lah. Tutup. Kalau kita nak remove balik, tekan saja Selasa, uncheck balik dan letak balik tinggi yang standard tadi lah dalam 60 macam tu. Ini bergantung kepada size screen dan juga resolution lah. Selalunya kita letak 60. Kalau resolution high resolution tu letak 340, 50 masih boleh lagi lah kelihatan. Macam TV saya ni kan consider high resolution. Sebab tu kita nampak jarak daripada sini dia jauh lah. So kalau in nature dekat TV selalunya dia jarak ni dia tak jauh. So resolution dia lebih rendah lah. Okay. Sebab saya guna komputer, resolution dia lebih tinggi. So banyak tempat yang kita boleh klik pada sini. Bahagian bawah ni pun kita boleh klik juga untuk tukar masa. Tapi tukar masa ni cuma boleh digunakan jika kita run software dalam bentuk administrator mode lah. Kalau mode biasa selalunya dia akan bagi access deny ya. Okay, sini Selasa. Ni beza Hijri. Ini macam biasalah. Ni kalau kerajaan umum cepat ataupun lambat. Hijri tu kita boleh minus jugalah. Macam ni kita nampak kalau negatif 1 dia jadi 5 Syawal lah. Okay, kalau kita letak balik kosong jadi 6 Syawal ni yang standard punya. Kalau kerajaan kata Raya Haji nanti dicepatkan. So mana kita akan negatifkan lah. Dia akan turun balik tolak 1. Maknanya kita akan awal sehari daripada set yang sebenar lah. Okay, tekan kosong ni nombor balik. Tukar tarikh Hijriah. Ni pun ramai juga yang bertanya, kenapa lepas Maghrib tiba-tiba 6 Syawal ni? Padahal baru 5 Syawal ni dia kata. Sebenarnya setting ni dalam Islam, kalender Islam, pertukaran tarikh tu selepas waktu Maghrib berbeza dengan tarikh Masihi. Tarikh Masihi pertukaran tarikh selepas 12 tengah malam. So dia berbeza sikit lah. Sebenarnya kalau kita tengok lepas Maghrib, kenapa tarikh Hijri tu berubah? Sebab itulah dia. Okay. So kebanyakan setting semua kita dah set. Dan akhir sekali kita akan set 6. Kita klik 6 Syawal ni untuk buang tab header lah. Okay, sekarang kita tengok satu round untuk 5 saat punya ni lah interval.